Hai. Jadi dalam video ni cikgu akan habiskan bab 5. Bermula daripada laju, halaju dan pecutan ni lah sehinggalah bab 5 ni habis. Cikgu akan habiskan bab 5 ni dengan penerangan yang tidak begitu mendalam sebab slide ni ada banyak lagi. Jadi nanti bila sekolah buka nanti baru cikgu akan ajar balik lagi lah. Kita tengok dulu laju, halaju, pecutan ni. Tanpa bermasa kita mulalah. Laju. Apa tu laju? Laju adalah jarak yang dilalui oleh objek dalam satu saat. Unit yang kita pakai, meter per saat. ms negatif 1 ni. ms negatif 1. Meter per saat. Rumus yang kita gunakan adalah laju sama dengan jarak bahagi masa. Apa itu jarak? Jarak di sini merujuk kepada ukuran jauh dari satu tempat dengan tempat lain. Daripada point A ke point B, berapa jauh dia. Itu adalah jarak. Ini yang cikgu cakap tadi. Apa itu jarak? Ukuran jauh lah di antara satu tempat dengan tempat lain. Ini contoh laju. Contohnya dalam gambar aja ni kita ada bullet train. Laju dia adalah 600 km per jam. 600 km per jam di sini ini merujuk kepada magnitude. Magnitude laju kereta api ni lah. Magnitude dia. Apa itu halaju? Halaju adalah jarak yang dilalui oleh objek dalam satu saat pada arah tertentu. Beza halaju dengan laju, kalau kita lihat di sini, halaju dia ada arah dia. Dia bergerak ke arah mana? Tapi kalau laju tiada arah. Halaju ada arah dia. Unit yang kita pakai sama juga, meter ms negatif 1. ms negatif 1. Meter per saat. Rumus dia pun sama juga. Halaju sama dengan jarak bahagi masa. Ini contoh halaju. Halaju contoh untuk bullet train ni 600 km per jam. Arah dia adalah arah utara. Jadi di sini dia ada arah. Bila ada arah, kita akan kategorikan dia sebagai halaju. Tapi kalau tidak arah dia, kita akan kategorikan dia sebagai laju. Pecutan. Apa itu pecutan? Pecutan adalah kadar perubahan halaju. Unit yang kita pakai adalah ms negatif 2. ms negatif 2. Meter per saat square. Pecutan dia. Kita punya rumus ini. Pecutan sama dengan halaju akhir tolak halaju awal bahagi dengan masa. Halaju akhir tolak halaju awal bahagi dengan masa. Ini contoh dia. Pecutan sama dengan 100 meter per saat square. Arah dia adalah arah selatan. Dia ada magnitude. Magnitude dia 100. Arah dia adalah arah selatan. Dia sama macam halaju juga. Ada magnitude, ada dia punya arah. Mari kita bandingkan ketiga-tiga tadi. Laju, halaju, pecutan. Ini adalah perbandingan mereka. Laju ada magnitude. Halaju pun ada magnitude. Pecutan pun ada magnitude. Jadi ketiga-tiga ni ada magnitude. Beza dari sini, laju tiada arah. Manakala halaju dan pecutan mempunyai arah. Yang ini adalah eksperimen troli. Kita lihat sini, kita ada bongkar kayu, kita ada jangka masa detik, kita ada troli di sini, kita ada landasan terpampas geseran. Landasan terpampas geseran ini adalah landasan di mana daya tarikan graviti diimbangi dengan daya geseran ke atas troli. Ada lagi contoh lain mengatakan dia adalah frictionless, tiada geseran. Landasan yang tidak mempunyai geseran. Kita sambung. Jadi untuk eksperimen ni, yang paling penting di sini adalah jangka masa detik ni. Apa fungsi jangka masa detik di sini? Jangka masa detik di sini berfungsi untuk membuat titik-titik di atas pita detik. Ini contoh dia. Inilah pita detik tu, ada titik-titik dia. Setiap satu detik. Satu detik tu adalah di antara dua titik. Contoh kita lihat ni ya. Ini kita panggil 1 detik. Yang ini 2. Yang ini 3 detik. Jadi kalau kita kira semua di sini sampai di sini kita ada 10 detik. 1 detik
bersama dengan 0.02 saat. Oke, bersamaan dengan 0.02 saat. Jadi kalau ada 10 detik kita darab dengan 0.02 saat, kita akan dapat 0.2 saat di sini. Oke. Jarak dia. Oke. Jarak dia, pastikan jarak dia di sini kamu ukur daripada titik yang pertama hinggalah titik yang terakhir. Oke. Titik yang pertama hinggalah titik yang terakhir. Kamu ukur guna pembaris lah. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, contoh di sini, dia letak sini 40 cm, oke, per saat. Oke, jadi ini bergantung pada soalan. Oke, kadang-kadang ada soalan dia minta dalam unit meter per saat. Jadi kamu akan tukarlah cm ini kepada meter dulu. Oke. Kita bikin latihan. Oke, ini adalah contoh. Oke, sebuah kapal terbang dari Johor Bahru menuju ke Kuala Lumpur dengan laju 500 km per jam. Jika jarak antara Johor Bahru dan Kuala Lumpur ialah 350 km, hitungkan masa yang diambil oleh kapal terbang itu sampai ke Kuala Lumpur. Berikan jawaban Anda dalam unit saat. Oke, kita tulis dulu. Untuk buat soalan begini, pastikan kamu dapatkan poin-poin yang telah diberikan. Oke, kita diberikan sini adalah laju 500 km per jam, jarak 350 km, masa yang disuruh kira nih dalam unit saat. Oke. Oke, ini cara mengira kita. Oke. Laju 500 km, jarak 350 km. Oke. Jadi kita guna rumus laju sama dengan jarak bagi masa. Oke. Jadi apa yang perlu kita buat? Step yang pertama di sini kita masukkan semua maklumat-maklumat yang kita dapat ke dalam rumus kita. Oke, laju 500 km per jam sama dengan jarak 350 km bahagi dengan masa. Oke, masa di sini kamu boleh tukar kepada X kah, kepada Y kah, kepada E kah, kepada B kah, apa-apa label yang kamu suka lah. Yang penting kamu kena maklumkan bila kamu membuat latihan itu lah. Oke, dalam buku kamu kena maklumkan lah masa sama dengan apa. Oke, X kah, Y kah. Oke, dalam contoh cikgu di sini cikgu tidak labelkan dia apa-apa, cikgu labelkan dia masa ya lah. Oke. Oke, jadi apa yang kita perlu buat? Step yang kedua adalah kita biarkan masa ini bersendirian lah. Oke, kita kasih tinggal nih masa bersendirian. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita kena buang nih 350 km pergi sebelah. Oke, kita kena tukar, kita kena hantar dia. Ini 350 nih pergi sebelah. Oke. Apa yang perlu kita buat? Pindahkan dia lah. Jadi 350 km, kalau ini kita pindahkan pergi sebelah, dia akan jadi macam beginilah. 350 km bagi dengan 500 km per jam. Jadi kita akan dapat masa kita sama dengan 0.7 jam. Oke, tapi kita kena ingat soalan ini minta dalam unit saat. Oke, jadi apa kita perlu buat? Kita kena tukarkanlah daripada jam ke saat. Jadi 0.7 jam darab dengan 60 menit per 1 jam darab dengan 60 saat per 1 menit, kita akan dapat 2521. Oke, kenapa cikgu buat begini nih? Sebab cikgu mau tunjukkan macam mana kita boleh cancel out ni unit. Oke, J kita cancel out, M pun kita cancel out, tinggallah S, saat. Oke. Ini poin kenapa kita perlu buat beginilah untuk memudahkan kamu tahulah pergerakan unit tu. Oke. Oke, kita bergerak ke soalan yang seterusnya. Sebuah kereta sedang bergerak dengan laju seragam 20 meter per saat. Kemudian, pemandu menekan minyak supaya kereta memecut dengan suatu pecutan seragam 2 meter per saat square. Berapakah lajunya selepas 5 saat? Oke, sekarang apa yang kita dapat di sini? Kita dapat sebuah kereta yang sedang bergerak nih. Oke, sebuah kereta yang sedang bergerak dengan laju dia 20 meter per saat. Oke, kemudian ditekan minyak. Ditekan minyak, dia dapat pecutan 2 meter per saat square. Oke. Berapakah lajunya selepas 5 saat? Jadi masa kita di sini adalah 5 saat. Jadi apa yang kita perlu buat? Step yang pertama, kita kena tulis dulu poin-poin yang telah diberikan daripada soalan itulah. Oke, kita ada laju awal 20 meter per saat. Oke. Pecutan kita adalah 2 meter per saat square.
masa kita adalah 5 saat. Jadi kita guna rumus pecutan. Oke, pecutan sama dengan laju akhir tolak laju awal bahagi dengan masa. Jadi, apa yang kita perlu buat seterusnya? Kita masukkan data-data yang kita dapat daripada soalan ke dalam rumus kita lah. Oke, pecutan yang diberikan adalah 2 meter per saat square sama dengan laju akhir. Oke, di sini lagi cikgu tidak tukar dia kepada apa-apa label. Oke, supaya kamu lebih mudah faham lah. Oke, cikgu tidak mau tukar kepada X ke kepada Y. Tapi kalau mau tukar pun terpulang kepada kamu lah. Oke, tidak masalah juga itu. Oke, laju akhir kita, oke, kita mau cari selepas 5 saat dia tekan keminyakan. Oke, jadi kita mau tahu berapa laju akhir kita. Jadi, tolak dengan 20 meter per saat. Oke, tolak dengan laju awal kita. Oke, bahagi dengan masa kita 5 saat. Jadi, apa perlu kita buat? Oke, step yang pertama adalah kita pindahkan di 5 saat nih. Di 5 saat kita pindah pergi sebelah. Oke, kita mau tinggalkan nih laju akhir bersendirian. Oke, jadi 2 meter per saat square darab dengan 5 saat sama dengan laju akhir tolak dengan 20 meter per saat. Oke, jadi selepas kita dapat sudah begini, oke, 2 kali 5 kita dapat 10 lah, 10 meter per saat. Oke, sama dengan laju akhir tolak dengan 20 meter per saat. Jadi kita pindahkan lagi 20 ini pergi sebelah. Oke, maka kita dapat laju akhir sama dengan 10 meter per saat tambah dengan 20 meter per saat sama dengan 30 meter per saat. Oke, kita dapat jawaban dia. Oke, jadi mesti ada yang tertanya-tanya. Oke, kenapa yang bagian sini nih? Kita lihat nih bagiannya. Macam mana nih 2 meter per saat square darab 5 saat kita dapat unit begini, meter per saat. Oke, jadi juga tunjukkan. Kita fokus dengan tu saat ya, S ya. Oke, juga akan conteng. Allah, tidak berapa cantik kah? Oke, S negatif 2 darab dengan S. S di sini kita kalau ikut betul dia ada kuasa 1 di sini. Oke, cuma kita tulis dia lah, dia ada kuasa 1. Oke, jadi bila dia darab, dia punya kuasa itu akan ditambahkan. Jadi negatif 2 tambah dengan 1. 1 ini daripada sini, daripada bagian ini. Oke, jadi negatif 2 tambah 1, kita akan dapat negatif 1. Nah, itu sebab kita dapat sini MS negatif 1. Oke, jadi juga harap kamu paham di sini ya. Kalau kamu tidak paham, nanti kita akan sambung lagi lah di sekolah nanti ya. Oke, kita bergerak ke soalan seterusnya. Oke, sebuah kereta bergerak dari bandar A ke bandar B yang jaraknya 60 km dalam masa 45 minit. Berapakah laju purata dalam unit kilometer per jam? Jadi kita dapat sini jarak 60 km, masa dia 45 menit. Oke, jadi kita disuruh kira laju dia berapa. Unit yang diminta di sini adalah kilometer per jam. Jadi apa yang kita perlu buat? Masa nanti nih 45 menit nih kita akan tukar kepada jam. Oke. Oke, seperti biasa kita tulis dulu poin-poin yang telah diberikan daripada soalan. Jarak kita 60 km. Oke, masa kita 45 menit. Rumus yang kita pakai di sini adalah rumus laju. So dia minta laju kan. Oke, rumus laju sama dengan jarak bahagi masa. Oke, kita ada jarak kita ada masa kita. Cuma beza di sini sekarang nih kita punya masa dalam unit menit. Kita kena tukar dulu kepada jam. Oke. Jadi macam biasalah kalau matematik nih, daripada unit yang kecil kepada unit yang besar. Kalau kita mau tukar dia, unit kecil kepada unit besar, kita perlu bahagi. Jadi, unit masa dari menit ke jam, 45 menit, 3 jam. Jadi, kita bahagi dengan 60 menit. 45 kali 1 bahagi dengan 60, kita dapatlah 0.75 jam. Oke. Jadi, laju, kita masukkan semua data-data kita. Sama dengan jarak kita 60 km, masa kita adalah 0.75 jam. Jadi kalau kita bahagi 60 bahagi 0.75, kita akan dapat 80 km per jam. Oke. Oke, jadi mana-mana nanti paham nanti, ingat juga akan ulang semula lah di kelas ah, jangan risau. Oke. Yang ini latihan. Coba kamu tengok. Oke. Cikgu tidak bagi contoh, ini kamu kena buat sendirilah.
Yang orange nih, ini jawapan dia. Okay. Sebuah kereta bermula daripada keadaan rehat memecut secara seragam sehingga lajunya mencapai 10 meter per saat dalam masa 4 saat. Berapakah pecutan kereta itu? Berapa pecutan dia? Okey, ingat di sini ya. Dia punya laju mencapai 10 meter per saat daripada mana nih? Daripada keadaan rehat. Keadaan rehat tu maksudnya kereta tu tidak bergerak. Okey, kereta tidak bergerak, lepas tu dia bergerak. Okey. Berapakah laju purata dia? Berapakah jarak? Okey, ini jawapan dia. Jadi cuba buat dia punya pengiraan sendiri ya. Okey. Hubung kait laju, laju dan pecutan dengan kehidupan seharian. Jadi kita ni orang bilang di negara-negara moden ni kan, kita ada kereta kita ada motor kita ada basikal kita ada kapal terbang. Jadi setiap kali kita bergerak kita nampak ada laju, ada pecutan. Okey. Jadi macam mana kita mau tahu tu laju dan pecutan tu? Okey, untuk macam kereta tu kita punya speedometer lah. Okey. Untuk orang-orang yang berlari tu kita guna jam randik lah. Tengok masa dia berapa masa dia ambil untuk berlari dengan ukuran jauh yang tertentu. Contohnya 400 meter ke, 200 meter ke, 5000 meter ke. Okay, dia punya jarak kita ukur dari masa lah. Jadi maksudnya laju dan pecutan ni memang kita sudah nampak selalu dalam kehidupan sehari kita. Jadi cikgu harap kamu boleh cubalah kira kamu punya kelajuan sendiri bila kamu berlari. Menggunakan rumus yang telah diberikan. Maksudnya mengaplikasikan rumus ni dalam kehidupan kamu lah. Okay. Kita terus kepada jisim dan inersia. Okay, apa itu jisim? Okay, jisim adalah kuantiti jirim yang terkandung dalam satu jasad. Nilai jisim adalah tetap, maksudnya dia tidak berubah. Walau dimanapun benda itu berada, okay, di langit ke, di bulan ke, okay, dia punya jisim tidak berubah. Contohnya kalau dia 10 kilo di bumi ni, di luar pun dia akan jadi 10 kilo juga. Di angkasa pun dia tetap ada jisim 10 kilo. Okay, itu unit kita akan pakai. Okay, kilogram, gram ataupun miligram lah. Jadi itu maksudnya nilai jisim yang adalah tetap. Okay, tidak berubah, tidak bergantung pada daya graviti. Okay. Okay, alat mengukur jisim. Jadi macam mana kita mengukur itu jisim? Okay, kita boleh lihat di pasar raya atau di kedai. Kita boleh lihat ni neraca mampatan. Okay, untuk kita mengukur bawang ke, beras ke. Okay. Ataupun kalau di bawah kita gunakan neraca elektronik ni lah. Okay. Ada lagi alat-alat lain lah. Contohnya macam ni, alat penimbang ni, neraca tuas. Okay. Kita ada neraca 3 palang. Okay. Ini adalah alat-alat yang kita gunakan untuk mengukur jisim. Okay. Ingat, unit jisim adalah kilogram. Okay. Inersia. Apa itu inersia? Inersia adalah sifat semula jadi sesuatu objek yang mengekalkan keadaan asalnya. Okay. Dia punya daya untuk mengekalkan keadaan asal objek tersebut lah. Okay. Ada dua jenis inersia pegun ataupun inersia gerakan. Okay. Kita lihat ni, ini adalah inersia pegun. Apa yang kita lihat di sini? Okay, kita ada duit shilling, kita ada cardboard, kita ada gelas. Jadi apa yang berlaku? Bila kita tarik ni cardboard, okay, duit shilling ni akan jatuh ke bawah sebab dalam duit shilling tu ada inersia pegun yang cuba untuk mengekalkan keadaan duit shilling tu di sana. Okay, tidak bergerak. Okay. Sekarang itu duit shilling tidak bergerak kan dalam keadaan pegun. Itu sebab dia ada inersia pegun. Jadi inersia pegun tu cuba untuk mengekalkan keadaan duit shilling tu. Okay. Jadi bila mana kita tarik tu cardboard, dia akan jatuh ke bawah sebab dia mengekalkan keadaan dia di sana, kekal di sana di tengah-tengah tu. Okay. Sama juga macam ni buku. Kita lihat ni buku. Apa yang berlaku kalau kita tarik satu buku di bawah ni? Okay. Buku tadi tu yang di atas lain tu akan jatuh ke bawah. Okay. Buku-buku dari atas tu dia jatuh ke bawah lah. Okay. Sebab inersia pegun pada buku tu cuba untuk mengekalkan kedudukan asal dia. Okay. Jadi dia kekal di sana. Dia cuma jatuh saja. Okay, untuk mengisi ruang yang ada. Okay. Ini adalah contoh inersia pegun. Okey, apa pula contoh inersia gerakan? Okey, ini adalah contoh dia. Kita lihat ni gambar raja ni. Okey, kita ada orang yang berdiri di atas bas. Okey. Apabila sebuah bas yang sedang bergerak dihentikan secara tiba-tiba, penumpang di dalamnya itu akan terumpan ke
hadapan. Ini karena inersia gerakan coba mengekalkan gerakan penumpang ke hadapan. Contohnya lah. Okey, contohnya kalau lah ini adalah bas, okey. Bila bas bergerak ke depan, orang-orang dalam bas ni pun bergerak ke hadapan juga actually. Jadi maksudnya dia ada inersia gerakan, okey, ke hadapan. Jadi bila bas tu berhenti brake, orang-orang dalam ni pun akan dia punya inersia ni akan cuba untuk mengekalkan keadaan dia bergerak ke hadapan. Jadi dia akan terbuang ke hadapan. Okey, terbuang ke hadapan. Itu kita panggil inersia gerakan. Cuba untuk mengekalkan keadaan dia punya gerakan lah, gerakan asal dia. Okey, bergerak ke depan ke belakang ke. Okey. Itu sebab tu orang boleh terbuang ke hadapan. Sama juga kalau macam tu kereta reverse kan. Kereta reverse Gustan, dari Gustan laju dia Gustan kan. Lepas tu dia brake mengejut. Apa yang berlaku? Okay, badan kamu ni, badan penumpang tu dia akan terasa macam ke belakang sikit punya. Belakang. Okay. Contoh. Okay. Okay, jadi dia punya kesimpulan sini, inersia pegun mengekalkan keadaan pegun suatu jasad, manakala inersia gerakan mengekalkan keadaan gerakan suatu objek. Jadi semakin besar jisim dia, semakin besar inersia dia. Jadi jisim di sini memainkan peranan penting dalam inersia. Lagi besar dia jisim, lagi besar dia punya inersia. Okey. Contohnya lah kalau macam gajah kita kasih ayun-ayun dia. Okey, kalau kita sudah kasih ayun dah satu kali, susah tu dia mau berhenti. Sebab dia punya inersia terlalu besar, sebab gajah tu besar. Bila gajah terlalu besar, bila kita mau kasih ayun dia, okey, bukanlah bapak gajah, mamak gajah, anak gajah ya lah, anak gajah. Anak gajah kita kasih ayun. Bila dia tengah-tengah berayun tu, okey, dia susah mau dihentikan sebab dia punya inersia terlalu besar. Inersia gerakannya ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Lambatnya berhenti. Okey, sebab inersia yang terlalu tinggi. Okey. Okey, ini adalah ciri-ciri keselamatan, okey. Jadi untuk mengelakkan kemalangan di jalan raya disebabkan inersia yang ada, jadi pemandu-pemandu kenalah memakai tali pinggang keledar. Okey, beg-beg udara dipasang dalam kereta, okey, supaya kepala kamu ni tidak terantuk pada dashboard tu lah. Okey, sama juga dengan tu tali pinggang supaya badan kamu ni tidak terumban keluar melalui cermin tu lah. Okey, jadi inilah ciri-ciri keselamatan yang perlu ada pada sebuah kenderaan. Okey, kita pergi momentum. Okey, apa itu momentum? Momentum adalah hasil darab jisim dengan halaju. Okey, momentum sama dengan jisim darab halaju. Ini rumus ni kamu kena kata. Okey, dia punya unit kg ms negatif 1 kilogram meter per saat. Okey, kilogram meter per saat. Okey, ini dia punya unit Ini rumus dia. Momentum sama dengan jisim darab halaju. Jadi bila kita lihat sini rumus dia jisim darab halaju, maksudnya semakin tinggi jisim maka momentum pun akan meningkat. Kalau halaju tinggi pun momentum pun akan meningkat. Bermaksud momentum ni bergantung kepada jisim dan halajunya lah. Okey, ini seperti ucapan dia lah. Momentum satu objek tu bergantung kepada jisim dan halajunya. Okey. Semakin tinggi jisim maka semakin tinggi momentum. Sama juga halaju. Semakin tinggi halajunya maka semakin tinggi dia punya momentum. Okey, prinsip keabadian tenaga. Okey, dalam suatu pelanggaran, okey, momentum tu diabadikan. Okey, ini adalah prinsip keabadian momentum Okey. Prinsip keabadian momentum. Okey, jumlah momentum sebelum pelanggaran adalah sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. Ini adalah prinsip keabadian momentum. Okey, jumlah momentum sebelum pelanggaran adalah sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. Okey, jenis-jenis pelanggaran. Okey, kita ada dua jenis pelanggaran pelanggaran kenyal dan pelanggaran tak kenyal. Okey, kita pergi tengok dulu pelanggaran kenyal macam mana. Okey, inilah gambar raja pelanggaran kenyal. Okey, bila dua kereta berlanggar, melanggar sudah, kereta tu akan sama ada dia terpisah begini ke ataupun dia terpisah begini ke, sama-sama bergerak ke kiri atau sama-sama bergerak ke kanan, tapi yang penting kereta tu akan berpisah lah. Jadi bila kereta tu berpisah, kita panggil dia pelanggaran kenyal. Okey.
Ini rumus yang kita gunakan. Oke. Sebelum pelanggaran, selepas pelanggaran. M1U1 tambah M2U2. Apa nih M1U1 nih? M1 di sini adalah merujuk kepada dia punya jisim. U di sini merujuk kepada dia punya halaju. Oke, jisim darab halaju. Ingat lagi momentum jisim darab halaju. Oke, jisim darab halaju. Oke, ini untuk momentum yang Nina, kereta kecil nih. Jisim darab halaju untuk momentum yang Nina. Oke, jadi kamu kena tambah dia untuk sebelum pelanggaran. Jadi selepas pelanggaran kamu kena tambah lagi. Jadi ada 4, 1, 2, 3, 4. 4 pengiraan momentum. Setiap momentum ni kamu kena kira lah. Oke. Kalau ada 6 kereta, 6 momentum tu kamu kena kira lah. Oke, dan tambah dia. Sebelum pelanggaran tambah 3. Selepas pelanggaran tambah 3. Jadi total semua ada 6 lah. Oke, kalau dalam gambar aja ni kita ada 4 je lah. 2 sebelum, 2 lagi selepas. Oke. Oke, ini adalah pelanggaran tak kenyal. Oke, pelanggaran tak kenyal maksudnya bila kereta tu berlanggar, kereta tu akan melekat. Oke. Ada satu poin tu mereka melekat, sama ada dah melekat begini pas sudah terlepas kah, yang penting dia akan melekat jelah. Oke. Dan mempunyai halaju yang sama selepas berlanggar. Oke. Contohnya sebelum berlanggar, kalau kita tinggal baraja, oke, sebelum berlanggar, oke, dia mempunyai jisim dan kelajuan yang berbeza. Oke, merah dan biru nih mempunyai jisim dan kelajuan yang berbeza. Tapi selepas dah berlanggar, jisim memang lain-lain lah, jisim dia memang lain-lain. Oke, tapi kelajuan dia bergerak tuh sama. Oke, sama ada dua-dua tu berhenti kah, atau bergerak ke kiri sama-sama kah, atau bergerak ke kanan sama-sama. Oke. Oke, itu momentum. Sekarang kita pergi daya impuls. Apa itu daya impuls? Daya impuls adalah daya yang di mana kita melihat kadar perubahan momentum. Oke, kita melihat kadar perubahan momentum. Momentum akhir kalau dengan momentum awal kita bahagi dengan masa pelanggaran. Ini adalah daya impuls kita lah. Oke. Jadi dalam satu pelanggaran, daya yang dikenakan tu bergantung pada masa pelanggaran. Oke, kalau kita melihat dia punya daya impuls itu tinggi atau tidak, kita melihat dia punya masa pelanggaran. Kalau masa pelanggaran dia sekejap saja laju, maksudnya dia punya daya impuls itu tinggi. Oke, tapi kalau dia punya masa pelanggaran itu panjang, oke, maksudnya dia punya daya itu kecil saja. Oke, coba bagi contoh macam ni lah. Oke, orang bertumbuk nih. Kalau kamu tumbuk dengan laju, maksudnya kamu punya daya impuls yang terhasil itu kuat. Tapi kalau kamu tumbuk perlahan, daya impuls yang terhasil itu tidak kuat, lemah. Sama juga kalau kamu coba patahkan bata nih. Kalau kamu coba patahkan bata, kita punya nyombuat lah, nyombuat. Kalau kamu coba patahkan bata, kamu kena buat dengan kelajuan yang tinggi lah. Oke, kelajuan yang tinggi. Oke, untuk mematahkan. Tapi kalau kamu buat perlahan saja, tidak daya impuls itu tidak kuat. Oke. Tapi kalau kamu buat dengan laju, daya impuls itu kuat. Oke, tinggi. Maksudnya daya impuls yang tinggi bolehlah membantu kamu untuk mematahkan bata lah. Oke. Ini contoh. Yang buat di rumah. Oke. Kita lihat perkaitan momentum dengan kehidupan seharian. Oke, ini adalah perkaitan dia lah. Oke, kalau kita lihat dalam kehidupan kita nih, kalau kamu lihat di berita-berita ada berita-berita news yang tentang aksiden kan, kemalangan. Jadi setiap kali pelanggaran tuh dia akan menghasilkan momentum. Oke. Jadi momentum itu besar atau tidak bergantunglah pada dia punya jisim dan halaju. Kalau kereta tu mempunyai halaju yang tinggi, dia akan menghasilkan momentum yang besar. Momentum yang besar akan menghancurkan kereta tu lah, malah boleh mengakibatkan kematian lah. Oke. Sama juga kalau macam mempunyai jisim yang besar, contohnya macam lori lah, lori yang besar langgar kereta-kereta kecil, dia akan menghasilkan momentum yang tinggi. Jadi momentum yang tinggi itu boleh menghancurkan kereta kecil ni lah. Oke. Jadi berhati-hati kalau kamu bawa kereta. Nanti bila kamu sudah orang bilang layak membawa kereta, berhati-hatilah. Oke, kita pergi latihan. Oke, yang ni pun cikgu tidak akan bagi cara pengiraan dia, kamu kena cari sendiri. Oke, apa-apa pun nanti kita akan lihat jawapannya nanti, cara pengiraan nanti di sekolah lah. Oke, jadi kamu coba buat ya. Oke, ini latihan kita lah. Oke, yang pertama,
takrifkan momentum dan berikan unit SI momentum. Okey, apa itu momentum? Dan apa je punya unit SI yang kita pakaikan untuk momentum? Okey. Yang kedua, tentukan momentum sebuah kereta yang berjisim 600,000 gram dan bergerak dengan laju seragam 10 meter per saat. Okey, jawapan dia adalah 6,000 kilogram meter per saat. Okey, 6,000 kilogram meter per saat. Okey. Pastikan jangan buat jangan buat pula. Okey, ini soalan seterusnya. Okey, latihan seterusnya. Okey, yang pertama ni. Okey, poin pertama, yang ketiga lah. Sama tadi ya, yang ketiga. Nyatakan prinsip keabadian momentum. Okey, yang cukup tadi lah prinsip keabadian momentum. Okey, apa? Okey, kamu lihat balik. Okey. Yang keempat, okey, sebuah troli A berjisim 2 kilogram, okey. Sebuah troli A berjisim 2 kg yang bergerak dengan laju 1.0 meter per saat berlanggar dengan troli B berjisim 3 kg yang pegun. Okey, yang pegun di sini bermaksud tidak bergerak lah. Okey. Selepas pelanggaran, troli B bergerak dengan laju 0.2 meter per saat. Berapakah laju troli A sekarang? Okey, jawapan dia adalah 0.7 meter per saat. Jadi kamu cuba buat dia punya jalan pinggiran Okey. Okey, tekanan. Apa itu tekanan? Tekanan adalah daya per unit luas. Okey, daya per unit luas. Dia punya rumus adalah tekanan sama dengan daya bagi luas. Okey, daya bagi luas. Daya dalam unit Newton, luas dalam unit meter persegi lah. Okey, jadi kita akan dapat Newton per meter persegi. Okey, ataupun 1 Pascal lah. 1 Pascal. Okey, Pascal maksudnya. Unit Pascal ataupun Newton per meter persegi. Okey. Jadi 1 Pascal sama dengan 1 Newton per meter square. Ingat ni. Kenapa cikgu suruh ingat? Sebab kadang-kadang dia akan bagi unit Pascal ataupun soalan kadang-kadang dia akan bagi dalam unit Newton per meter square. Okey. Jadi kamu kena tahulah dia punya conversion nanti, macam mana kita mau tukarkan daripada Pascal kepada Newton per meter square. Dia sama saja, jadi tidak masalah. Kita tukar begitu saja unit. Okey. Tekanan. Semakin besar daya yang dikenakan pada suatu permukaan, semakin besar tekanan yang dihasilkan. Jadi kalau daya itu tinggi, maka makin besar lagi tekanan yang dihasilkan. Okey, kita lihat ni tukul. Kalau kamu menggunakan daya yang besar, mau tukul kuat-kuat, maka kamu akan menghasilkan satu tekanan yang besar untuk menolak paku ke dalam. Okey. Sama juga kalau mau potong apa-apa. Okey, potong daging ya. Okey, kalau mau potong daging, kalau mau menggunakan daya yang besar, kamu boleh potong daging itulah. Okey, tapi kalau mau buat daya yang kecil, ya guna daya yang kecil saja. Tidak berapa lah. Okey, tidak berapa orang bilang memotong. Tidak boleh memotong lah. Okey. Itu daya. Daya itu mesti besar lah. Jadi kalau besar daya, maka tekanan pun naik. Okey. Ini pula luas dia. Semakin besar luas permukaan objek, maka semakin kecil tekanan dia. Kita lihat nih selipar ni ya. Kalau selipar ni, kalau kamu berjalan-jalan di pasir, kamu pakai selipar Jepun, kaki kamu tidak tenggelam. Tapi kalau perempuan memakai kasut tinggi di pasir, dia punya kasut itu akan tenggelam sebab dia punya tapak kasut tinggi itu kecil. Bila tapak kasut tinggi itu kecil, maka tekanan yang dihasilkan itu tinggi. Jadi tekanan yang dihasilkan yang tinggi itu akan membuatkan kakinya tertimbus pada pasir. Okay. Sama juga kalau ini beg tangan ni. Beg tangan ni dia punya luas ni mesti dia punya tali ni ya. Tali beg tangan ni dia punya luas tu mesti lah besar. Kalau luas dia kecil, nanti tangan kamu sakit membawa ni beg. Okay. Pisau pun sama. Pisau tu kalau dia punya mata tu terlampau tebal, bermaksud dia punya luas tu besar. Bila mata dia tebal, luas dia besar. Bila luas dia besar, tekanan dia pun tidak besar. Jadi mau potong daging pun susah. Jadi kalau kita mau potong daging, selain daripada daya, kita juga mau memastikan permukaan mata pisau tu kecil. Okay, maksudnya kita kena asah tu pisau lah. Okay, asah betul-betul sehingga dia punya luas mata tu kecil. Okay, dan dia boleh menghasilkan tekanan yang sangat tinggi
dan bolehlah kita potong daging tanpa menggunakan daya yang terlampau besar. Oke. Oke, ini latihan. Oke, sama juga cikgu tidak akan tunjukkan jalan pengiraan, kamu buat sendiri. Oke, cikgu akan tunjukkan nanti di sekolah lah. Oke. Kamu salin dan buat Oke, yang pertama, nyatakan hubung kait antara tekanan dengan daya dan luas permukaan. Oke, apa hubung kait antara tekanan dengan daya dan luas permukaan? Oke. Yang kedua, suatu daya 200 Newton bertindak ke atas suatu luas permukaan 5 meter persegi. Berapakah tekanan yang dihasilkan? Oke, jawapan dia adalah 40 Newton per meter square. Oke. Dapatkan daya yang diperlukan untuk menghasilkan suatu tekanan 500 Pascal ke atas suatu luas permukaan 0.2 meter persegi. Jawapan kita di sini adalah 100 Newton. Oke. Tapi kalau macam kamu kira-kira dah dapat jawab tu, kamu bolehlah WhatsApp cikgu, tidak masalah juga. Oke, ini adalah soalan yang terakhir, yang keempat. Oke. Suatu bongkar yang beratnya 10 Newton mempunyai panjang 20 cm, lebar 10 cm dan tinggi 5 cm. Diletakkan di atas tanah. Kirakan tekanan. Oke, berapa tekanan dia? Oke, jawapan yang kita dapat adalah 500 Newton per meter square. Jadi kamu coba buat. Kalau ada keraguan, tanya cikgu. Oke. WhatsApp. Oke, kita bergerak terus kepada prinsip pemindahan tekanan oleh cecair. Oke, prinsip pemindahan tekanan oleh cecair ni boleh juga kita sebut sebagai prinsip Pascal. Oke. Yang mana apa yang berlaku dalam prinsip Pascal ni ataupun prinsip pemindahan tekanan ni, bila kita tekan ni ombak, kita lihat di gambar aja, bila kita tekan ni ombak, apa yang berlaku? Tekanan yang dikenakan ke atas cecair ni akan dialirkan dengan seragam. Oke. Maksudnya bila tekanan dialirkan dengan seragam, maksudnya air ni akan keluar dengan kelajuan yang sama. Okey. Tak kisahlah lubang ni di sini kah, 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 di sini kah. Tak kisah di mana tu lubang. Dia punya kelajuan tetap sama. Okey. Tekanan yang dialirkan tu pun semua sama. Okay, ini kita panggil prinsip pemindahan tekanan oleh cecair ataupun kita sebut prinsip Pascal. Okey. Jadi prinsip ni kita gunakan dalam sistem hidrolik. Okey, ini contoh sama juga macam tadi. Okey, kita tekan ini ombak, maka air akan keluar melalui lubang. Air yang keluar ni akan mengalir dengan kelajuan yang sama. Okey, seragam. Seragam di sini bermaksud sama saja. Okey, tak kisahlah arah dia arah mana. Okey. Jadi yang seperti yang cikgu cakap tadi, prinsip pemindahan tekanan oleh cecair ni digunakan dalam sistem hidrolik. Okey. Ini adalah prinsip Pascal dalam sistem hidrolik. Okey. Ini gambar ni merujuk kepada sistem hidrolik. Tekanan pada bahagian sini adalah sama dengan tekanan di sini. Okey. Jadi bila kita tekan ombak di sini, maka tekanan itu akan dipindahkan secara seragam ke ombak yang lebih besar ni. Okey. Jadi rumus yang kita pakai di sini adalah sama juga tekanan punya rumus. Kita pakai itu tekanan punya rumus lah. Rumus tekanan adalah daya bagi luas. Okey, daya F. F sini adalah force dalam bahasa Inggeris. Daya bagi A. A ni adalah area. Okey, jadi luas. Okey, daya bagi luas untuk yang satu ni, sini. Okey, sama dengan daya bagi luas untuk yang bagian ni. Ini rumus yang kita pakai lah. Jadi rumus ini penting dan cikgu harap kamu ingat lah. Okey. Okey. Kalaulah sini dia punya luas semakin besar, apa yang berlaku? Bila luas sini makin besar, di bahagian nombor 2 ni luas dia makin besar, maksudnya daya yang yang diperlukan, daya yang terhasil adalah lebih tinggi. Jadi kita dapat mengangkat barang-barang yang lebih berat lagi di sini. Okey. Kalau sini pula sama juga. Okey, kalau sini daya dia, tapi sini dah boleh besar lah, sini mesti kecil lah. Ini dah boleh besar, ini mesti kecil. Sebab di sini kita memerlukan orang untuk mengangkat, untuk menolak ombak ni. Okey, untuk menolak ni ombak. Tak kisahlah orang ke mesin ke. Okey. Jadi kalau semakin kecil ni luas di sini, maka tekanan yang dihasilkan tu lebih besar. Tekanan yang besar yang dihasilkan tu boleh menolak ombak ni ke atas. Okey.
Oke, ingat ah. Oke, ini aplikasi prinsip Pascal. Kita gunakan pada brake, pada jack hydraulic, oke. Untuk angkat beban. Ini lagi lain-lain ah. Aplikasi sistem hydraulik, oke. Seteling kuasa, pengorek, lip garage, oke, kerusi rautan gigi. Oke, latihan yang ini kamu salin dan kamu buat. Oke. Nyatakan prinsip pembinaan tekanan. Apa itu prinsip pembinaan tekanan? Oke. Oke, yang kedua, jika daya yang dikenakan pada ombak kecil adalah 20 Newton dan luas E1 sama dengan 0.2 meter saat, berapakah daya F2 yang dapat disokong oleh ombak besar yang luasnya 1.2 meter persegi? Dapatkan nisbah daya antara ombak kecil dan ombak besar. Oke, jawapan dia adalah daya yang kita dapat untuk F2 sama dengan 120 Newton. Nisbah daya adalah 1:6. Oke, jadi ini kamu buat ini pengiraan ah. Oke. Oke, ini adalah soalan latihan lagi. Coba kamu buat juga. Oke, kita ada gambar raja di sini. Oke, raja di atas menunjukkan suatu jack hydraulik ringkas, oke, yang dibina daripada dua silinder bulat. Oke, berapakah tekanan pada A dan B? Oke, ingat lagi rumus tekanan. Oke, daya bagi luas. Oke, daya bagi luas. Oke, jadi tekanan yang kita dapat jawabannya adalah 200 Newton per meter square. Oke, berapakah berat W yang dapat disokong jika luas permukaan ombak B ialah 0.5 meter persegi? Oke. Apakah kesannya jika luas permukaan ombak E dikecilkan lagi? Oke. Jadi kalau ini kita kecil lagi, seperti yang saya cakap, tekanan dia akan meningkat. Oke, tekanan meningkat. Kalau di sini pula, kalau di sini kita kasih besar lagi, daya yang ada untuk sini nih lagi tinggi. Oke, lagi besar. Bila kita seluas lagi sini, daya yang terhasil tuh untuk mengangkat beban ini lagi tinggi. Oke. Jika satu beban baru yang beratnya 308 Newton perlu diangkat, oke. Jika satu beban baru yang beratnya 308 Newton perlu diangkat, berapakah jejari silinder yang perlu dibina supaya beban baru itu dapat diangkat? Jadi jawapannya adalah 0.7. Oke. 0.7 meter. Cikgu lupa dia punya dia punya unit. Oke. Meter. Jejari dia adalah 0.7 meter. Oke. Jadi itu sih untuk yang pengiraan-pengiraan nih. Bagian pengiraan. Oke. Kita terus pada gerakan kendaraan di air. Oke, gerakan kendaraan di air. Oke, ada dua. Oke, tidak berenjin dan berenjin. Oke. Untuk kendaraan di air yang tidak berenjin, kita ada sampan. Oke, ini adalah sampan. Oke, kita ada rakit. Oke, kita ada kapal layar, kita ada kayak. Oke. Ini adalah kendaraan-kendaraan yang tidak berenjin lah. Oke, yang berenjin kita kapal selam, kita ada boat, kita ada foil, kita ada overcraft. Oke. Ini overcraft yang ada. Oke, kita guna kipas lah. Kipas untuk menolak nih overcraft. Jadi overcraft ini boleh bergerak di atas air ataupun di daratan. Overcraft ini bagus. Bolehlah untuk jalan-jalan jalan-jalan di pantai. Ini adalah other foil. Kalau kita lihat sini other foil, oke, dia ada sayap dia punya sayap, ada penyangga dia, kaki dia lihat nih. Dan ada punya sayap lah di bawah dia. Oke. Sayap ini berfungsi untuk mengangkat bot. Oke, untuk mengangkat ini bot macam tengok di gambar aja. Oke. Bot itu terangkat. Bila bot ini terangkat, maksudnya bot ini boleh bergerak dengan lebih laju lah tanpa ada rintangan daripada air. Oke. Jadi other foil ni beza other foil dengan bot biasa. Other foil ni dia lebih laju lah. Suppose dia laju lah. Oke. Bentuk kenderaan di air. Oke, bentuk dia adalah berbentuk larus. Oke. Jadi macam mana dia boleh bergerak di air? Oke, untuk kapal-kapal besar dorang ada ni berbaling kapal ni nah. Oke, berbaling kapal. Jadi bila berbaling kapal ni berpusing,
bila dia berpusing, air tu akan ditolak ke belakang. Bila air tolak ke belakang, kapal tu akan bergerak ke hadapan. Okey, tapi kalau dia mereverse, dia tolak tu air ke depan. Bila air ditolak ke depan, kapal tu membelakang lah. Okey. Okey, prinsip Archimedes. Sambung ah. Sorry lah kalau cikgu pergi cepat sikit lah. Cikgu macam mau habiskan ni bab 5 lah. Apa-apa pun kalau macam kamu kurang faham kah, kita akan sambung nanti di sekolah. Okey, jangan risau. Okey, prinsip Archimedes. Apa itu prinsip Archimedes? Okey. Daya tujah ke atas menyebabkan sesuatu objek kehilangan berat ketika berada dalam air. Okey, apabila suatu objek direndam sepenuhnya atau sebagainya di dalam cecair, daya tujah ke atas yang dialami objek itu adalah sama dengan berat cecair yang disesarkan. Okey, inilah prinsip Archimedes. Jadi jangan risau, kalau anda faham, kita tengok ni video lah. Okey. Okey, cuba kita lihat ni video. Mula-mula, kita ukur berat sebenar bongkah tersebut ketika di udara dengan menggunakan neraca spring. Kemudian, kita masukkan ia ke dalam air dan perhatikan nilai beratnya. Bacaan berat neraca spring semakin berkurang. Berat ketika dalam air ini dipanggil berat ketara. Untuk mengira daya apungan yang dikenakan ke atas bongkah kayu ini, mudah sahaja. Anda hanya perlu mencari perbezaan antara kedua-dua berat tadi. Daya apungan bersamaan berat sebenar ditolak dengan berat ketara. Prinsip Archimedes menyatakan apabila suatu objek direndam ke dalam bendalai sepenuhnya atau separuh penuh, berat bendalai yang disesarkan itu adalah sama nilainya dengan daya apungan. Cuba lihat visual ini. Apabila objek tersebut direndam sepenuhnya ke dalam tangki Eureka, ada sejumlah air yang tersesar masuk ke dalam bika. Jumlah berat air yang tersesar ini sama dengan daya apungan. Daya apungan sama dengan berat cecair yang disesarkan. Manakala berat cecair disesarkan adalah M darab G. Maka persamaan ini menjadi seperti berikut. Daya apungan sama dengan M darab G. Mengambil kira ketumpatan cecair ρ bersamaan jisim per unit isi padu, maka jisim cecair yang tersesar itu adalah M sama dengan ketumpatan ρ darab dengan isi padu V. Kemudian kita gantikan nilai M sama dengan ρ darab V ke dalam persamaan berikut. Daya apungan sama dengan M darab G. Daya apungan bersamaan ρ darab V darab G. Akhir sekali, dapatlah kita formula ini. Daya apungan sama dengan ρ darab V darab G. ρ ini mewakili ketumpatan cecair yang disesarkan. V pula mewakili isi padu air yang disesarkan. G ialah pecutan graviti. Unit untuk daya apungan adalah Newton N. Isi padu cecair yang tersesar V itu sebenarnya adalah sama dengan isi padu bahagian objek yang tenggelam. Andai kata objek itu separa tenggelam, maka jumlah isi padu air yang tersesar adalah sama dengan isi padu bahagian objek yang tenggelam sahaja. Sebuah bongkah kayu diletakkan dalam air dan ia terapung di permukaan air. Mengapa? Ketika diletak dalam air, berat kayu cuba menarik kayu itu ke bawah, tetapi pada masa yang sama, daya apungan yang terhasil pula menarik objek itu ke atas. Jika nilai daya apungan itu sama dengan nilai berat kayu tersebut, keseimbangan daya telah berlaku. Maka ketika ini, kayu tersebut akan terapung di permukaan air. Tip: berat cecair yang tersesar hanya akan sama dengan berat objek ketika objek itu terapung. Sekarang, kita jatuhkan pula duit 50 sen ini ke dalam air.
Apabila duit itu jatuh, daya apungan yang terhasil cuba menarik duit itu ke atas. Namun, jumlah isi padu air yang tersesar itu terlalu sedikit. Ini menyebabkan berat duit itu adalah lebih besar daripada daya apungannya. Maka, daya paduan yang terhasil akan menarik duit itu jatuh ke bawah. Kapal selam adalah jentera yang agak unik. Ia boleh terapung di permukaan air, kemudian tenggelam ke dasar laut dan ia juga mampu naik semula ke permukaan. Semua pergerakan ini dapat berlaku kerana kapal selam ada ruang penting yang dipanggil tangki balast. Apabila ia hendak menyelam, air laut akan dibiar masuk ke dalam tangki balast. Ini menyebabkan berat kapal selam itu semakin bertambah. Ketika jumlah berat kapal selam itu melebihi daya apungan, daya paduan yang terhasil akan menarik kapal selam itu tenggelam ke bawah. Untuk naik semula ke atas, kapal selam akan mengurangkan jumlah beratnya dengan mengeluarkan semula air daripada tangki balas tersebut. Apabila tangki balas itu kosong, nilai daya apungan pula melebihi jumlah berat kapal selam tersebut. Ini menghasilkan daya paduan yang menarik semula kapal selam itu ke permukaan air. Okey, jadi juga harap berdasarkan video tadi kamu faham sedikit sebenarnya tentang prinsip Archimedes. Okey, jadi kita bagi kredit lah kepada punya video ni ya. Asalnya daripada yang video ni disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri kalau cikgu tersilap. Juga daripada YouTube juga ni. Okey, nanti kalau kamu mau lihat dia punya full version, kamu tengok di YouTube kamu cari siap prinsip Archimedes. Okey. Okey, jadi secara ringkasnya kita boleh katakan prinsip Archimedes mengatakan ada daya tujuan ke atas. Okey, ada daya tujuan ke atas yang terhasil daripada berat cecair yang disesarkan. Kita lihat contoh di sini ya, ni batu ni ya. Bila batu ni kita timbang dia, okey. Pada mulanya sebelum kita timbang ni batu di dalam air ni, kita bagi contohlah kalau kita timbang dia di udara, kita boleh dapat dia 100. Tapi kalau kita timbang dia di air, dalam air, kita dapat dia mungkin dalam 60 gram. Okey. Mana yang 40 tu? Okey, menjadi 40 gram tu telah diromlang, telah menyesarkan cecair lah. Okey, telah menyesarkan cecair yang mana menghasilkan daya tujuan ke atas. Okey. Jadi menyebabkan bila ada daya tujuan ke atas yang terhasil, menyebabkan batu yang kita mau timbang ni menjadi lebih ringan lah. Ya, okey. Jadi prinsip-prinsip yang kita pakai, prinsip yang kita pakai Archimedes ni, okey, prinsip Archimedes yang kita pakai ni, okey, kita gunakan dalam kapal laut, okey. Kapal laut juga pun ada ruang kosong macam kapal selam. Ni kapal selam, dia ada ruang kosong dia. Okey, tangki balas ni yang kosong. Jadi seperti yang kita lihat di video tadi, bila dia mau tenggelam, dia akan isi air. Bila dia bertimbul, dia akan buang tu air. Okay, dia akan sesarkan air. Jadi air yang disesarkan itu akan menghasilkan daya tujuan ke atas lah, yang menolak kapal selam ke atas. Okay. Sama juga macam tu kapal laut lah, dia ada ruang kosong juga untuk mengisi air ataupun membuang air lah. Tapi bukan semua ada yang ada dan tidak lah. Okay. Jadi itu sih untuk tu prinsip Archimedes. Kita bergerak terus kepada kenderaan di udara. Okay. Kenderaan di udara sama juga macam di air, macam di darat juga. Kita ada yang berenjin dan tidak berenjin. Okey, yang tidak berenjin kita contohnya macam balon udara panas ni lah. Okey, ataupun kapal udara ni. Okey, ini tidak enjin. Okey. Mungkin dia guna gas helium ke, mungkin dia guna gas hidrogen ke. Okey. Kenapa kita guna helium dan hidrogen? So dia ringan lah, gas yang ringan. Okey. Kalau ada gas baru yang kita tahu, cukup kurang pastilah. Okey. Okey, berenjin kita ada helikopter, kita ada kapal terbang dan roket. Jadi yang inilah, okey, yang berenjin lah. Kita ada helikopter, kapal terbang dan roket. Jadi kita lihat dulu struktur dan prinsip operasi antara enjin jet dan enjin roket. Jadi kita tidak lihatlah operasi apa orang bilang kapal udara sama balon udara panas nih. Kita lihat nih enjin jet dan roket. Okey, ini adalah engine jet. Ini dia punya gambar. Kalau kamu lihat sini engine jet ni, okey, macam kapal-kapal terbang tu dia ada
bulatan kan, untuk dia punya kipas-kipas untuk tuh udara masuk. Okey, udara masuk. Udara masuk, bila sudah udara masuk daripada tu lubang, okey, udara tu akan dimampatkan. Okey, kemudian dihantar ke kebuk pembakaran. Dalam kebuk pembakaran nanti udara yang panas nanti yang dimampatkan tu, okey, akan bercampur bersama-sama dengan kerosin, okey, ataupun parafin, okey, lalu dibakar. Jadi bahan api yang dibakar ni, kerosin yang dibakar ni akan menghasilkan satu gas, okey, gas yang keluar dengan kelajuan yang tinggi. Okey, gas yang keluar dengan kelajuan tinggi, gas panas tadi akan keluar, okey, menghasilkan satu momentum yang besar dan menolak kapal ke hadapan. Daya tujah menolak kapal ke hadapan. Okey. Kita lihat lagi gambar aja ni ya. Sama juga udara masuk. Okey, ingat, bila sudah udara masuk, step yang kedua ni udara dimampatkan. Okey. Bila sudah dia masuk dan dimampatkan, dia akan bercampur dengan bahan api iaitu kerosin. Okey, kerosin. Okey, kerosin. Bila dia sudah campur dan dibakar bersama-sama, dia akan menghasilkan gas yang panas menolak kapal ke hadapan. Okey, gas yang panas tu keluar. Jadi dia akan tolak tu kapal ke depan lah. Okey, itu adalah enjin jet. Okey, udara masuk, lalu dimampatkan, kemudian ditolak ke kebuk pembakaran. Okey, sampai di kebuk pembakaran, dia akan bercampur dengan bahan api. Ingat, bahan api yang kita pakai di sini adalah parafin ataupun kerosin. Okey, jadi dia akan menghasilkan, bila bahan api ini dibakar, dia akan menghasilkan daya tujah ke hadapan. Okey, menyebabkan kapal tu akan bergerak ke depan lah. Okey, jadi untuk enjin jet, dia akan dapatkan dia punya bekalan oksigen daripada udara. Oleh kerana dia mendapatkan oksigen daripada udara, maksudnya kapal-kapal terbang ni tidak boleh beroperasi di angkasa lepas. Okey, sebab di angkasa lepas tiada oksigen. Okey, dia cuma boleh di kawasan, di bumi kita ni jelah berputar-putar. Okey, di mana ada oksigen, di situ dia boleh terbang lah. Di tempat-tempat yang tidak oksigen, dia tidak boleh pergi. Okey, berbeza dengan enjin roket. Ini enjin roket. Kalau kita lihat di sini, dalam enjin roket ni kita ada tangki. Okey, ada dua tangki. Kita ada tangki cecair hidrogen dengan tangki cecair oksigen. Kita ada hidrogen dengan oksigen, yang mana hidrogen dan oksigen ni akan dicampur dalam kebuk pembakaran lalu dibakar. Okey, hasil pembakaran tu akan menghasilkan satu gas yang panas menolak roket ke atas. Okey, ini simple saja. Okey, gas itu udara tidak dimampatkan. Okey, tidak memampat-mampat, terus campur dan bakar. Okey, oksigen dan hidrogen dicampur dan dibakar, menghasilkan gas yang panas menolak roket ke atas. Okey. Okey. Ini adalah prinsip operasi roket, okey, yang mana roket mempunyai dua tangki, iaitu tangki yang menyimpan oksigen cecair dengan tangki yang menyimpan bahan api, iaitu hidrogen cecair. Jadi untuk roket, dia punya bahan api adalah cecair hidrogen. Okey. Untuk jet, dia punya bahan api adalah kerosin. Okey. Jadi seperti cakap tadi, okey, oksigen dan hidrogen ni akan dipam ke dalam kebuk pembakaran lalu dibakar. Jadi hasil pembakaran akan menghasilkan satu gas exhaust, yang mana gas exhaust ni menghasilkan daya tujah yang kuat ke atas. Okey, menolak roket itu terbang ke atas. Okey, itu kita kenal daya tujah ke atas lah. Okey. Di sini kita ada kesilapan sikit lah. Bukan enjin jet yang membawa bekalan oksigen lah. Enjin roket. Okey, enjin roket membawa bekalan oksigen sendiri. Okey. Okey, persamaan enjin jet dan enjin roket. Enjin jet dan enjin roket bergerak berdasarkan prinsip keabadian momentum. Okey, yang mana prinsip keabadian momentum, kalau kamu ingat, okey,
jumlah momentum sebelum pelanggaran adalah sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. Itu adalah prinsip keabadian momentum. Okey, ini adalah persamaan dia. Apakah perbezaan dia? Okey, untuk dari aspek struktur binaan, jet dia punya sayap berbentuk aerofoil. Roket dibina dalam banyak peringkat. Ada dia punya peringkat-peringkat dia. Okey, ada tangki-tangki khas dia. Bila tangki sudah dipakai, tangki-tangki minyaknya sudah dipakai, dia buang. Okey, terbanglah dia. Okey. Itu kita katakan dibina dalam banyak peringkat. Okey, kawasan berfungsi. Enjin jet boleh berfungsi di atmosfera saja. Okey, manakala roket boleh di atmosfera, boleh di angkasa lepas sebab dia bawa sendiri dia punya oksigen. Okey. Bahan api. Untuk jet kita pakai kerosin. Untuk roket kita panggil hidrogen cair. Okey, kita pakai hidrogen cair. Okey, bekalan oksigen. Seperti yang saya cakap tadi, enjin jet dia dapatkan oksigen daripada atmosfera. Manakala untuk roket dia akan dapatkan oksigen daripada dia punya simpanan sendiri. Okey, roket dia akan bawa dia punya cecair oksigen sendiri. Okey. Jadi kalau tu oksigen sudah habis, maka jet tu tidak lagi boleh terbang. Okey. Aspek yang seterusnya adalah operasi. Okey. Enjin jet dia punya operasi adalah dia akan memampatkan udara dan membakar itu bahan api. Manakala untuk roket dia terus bakar, campur dan bakar. Itu beza dia. Kalau jet udara tu dimampatkan lagi. Kalau roket tidak memampatkan lagi, terus campur dan bakar. Okey, cara pelancaran untuk enjin jet dia memerlukan satu landasan yang panjang. Okey, kamu lihat tu kapal terbang dia perlukan landasan yang panjang. Okey, untuk dilancarkan. Tapi kalau roket tidak memerlukan landasan yang panjang, terus terbang naik ke atas. Okey. Jadi itu saja untuk tu enjin jet dan roket. Jika harap kamu faham. Kita pergi next adalah prinsip Bernoulli. Okey, kita melihat dulu ni video. Prinsip Bernoulli menyatakan apabila laju suatu bendalai itu meningkat, tekanan dalam bendalai itu akan berkurang. Bendalai di sini bermaksud bahan yang mengalir seperti cecair ataupun gas. Sekarang saya nak anda cuba ambil dan pegang sehelai kertas A4 seperti ini. Kemudian anda tiup di bahagian atas kertas macam saya buat ni. Nampak tak apa yang berlaku? Okey, biar saya tiup sekali lagi. Cuba lihat betul-betul kertas itu terangkat naik setiap kali saya meniup di bahagian atas kertas tersebut. Kenapa jadi macam ni ya? Ini kerana kelajuan udara di bahagian atas adalah lebih tinggi daripada bahagian bawah kertas. Menurut prinsip Bernoulli, apabila kelajuan meningkat, tekanan di bahagian atas kertas semakin rendah, manakala tekanan bahagian bawah kertas adalah lebih tinggi. Perbezaan tekanan ini menghasilkan suatu daya paduan yang mengangkat kertas itu ke atas. Kalau anda ingat tadi, saya ada sentuh tentang reka bentuk sayap kapal terbang yang membolehkan ia terangkat. Rupa bentuk itu dipanggil aerofoil. Sekarang saya akan terangkan bagaimana ia berfungsi berdasarkan prinsip Bernoulli. Apabila kapal terbang bergerak, udara akan mengalir di atas sayapnya yang berbentuk seperti aerofoil tersebut. Udara bergerak dengan lebih laju di bahagian atas aerofoil berbanding bahagian bawahnya. Ini menyebabkan tekanan udara di bahagian atas lebih rendah daripada tekanan di bahagian bawah. Perbezaan tekanan ini akan menghasilkan daya angkat yang akan membolehkan ia terbang. Semakin besar luas permukaan bawah sayap, semakin besar daya angkat yang akan dihasilkan. Apabila pili gas dibuka, gas akan mengalir dan melalui tiub tersebut dan keluar dengan kelajuan yang tinggi. Mengikut prinsip Bernoulli, kelajuan gas yang tinggi ini akan menghasilkan tekanan yang rendah. Ini akan mengakibatkan udara dari luar pada tekanan atmosfera yang lebih tinggi akan masuk melalui lubang udara.
Udara yang ada banyak unsur oksigen ini akan bercampur dengan pancutan gas untuk menghasilkan pembakaran lengkap. Hasilnya, kita akan dapat nyalaan api panas kebiruan. Sekarang mari kita lihat pula kesan prinsip Bernoulli terhadap pergerakan cecair. Untuk tujuan itu, kita akan guna tiub seragam seperti yang ditunjukkan dalam visual ini. Apabila air mengalir dalam keluasan yang seragam, bermula daripada tiub A ke tiub C, kelajuan air itu akan berubah. Mula-mula perlahan, makin lama makin laju. Begitulah pergerakan air dalam tiub ini. Ketika di tiub A, ia mengalir paling perlahan, manakala tekanannya adalah yang paling tinggi. Kemudian kelajuannya semakin meningkat di B dan seterusnya paling laju di C. Tekanannya semakin berkurang dan paling rendah di tiub C. Maka aras air naik paling tinggi di tiub A dan paling rendah di tiub C. Ketika cecair mengalir dalam ruang yang sempit, kelajuannya akan bertambah laju. Ini menyebabkan tekanannya berkurang. Oleh itu, paras air di tiub yang kedua itu akan jadi lebih rendah daripada tiub yang pertama. Apabila sebuah bas bergerak memotong dengan laju di sebelah motor anda, kelajuan udara di antara motor dan bas itu adalah sangat tinggi. Ini menyebabkan tekanan di situ menjadi rendah. Manakala tekanan yang lebih tinggi di bahagian kiri motor akan menghasilkan daya tolakan. Akhirnya, motor tersebut akan tertolak ke arah bas tersebut. Bayangkan jika motor itu tidak dapat dikawal, ia akan menyebabkan berlakunya kemalangan. Prinsip Bernoulli menyatakan bahawa kawasan bendalai yang bergerak dengan kelajuan tinggi menghasilkan tekanan yang rendah. Asas prinsip ini adalah hubung kait antara laju bendalai serta tekanan. Mudah saja, lebih laju bendalai, lebih rendah tekanan. Okey, jadi biasa itu prinsip Bernoulli. Jadi seperti biasa juga harap kamu faham apa yang telah dikatakan dalam video tadi. Okey, ini pun kredit kepada KPM atas menyediakan video yang begitu hebatlah. Okey, jadi kita pergi secara ringkas ya. Okey, laju lah kita begini prinsip Bernoulli, kita lihat kembali. Okey. Okey, prinsip Bernoulli. Apa yang dikatakan sana? Kalau tempat air yang bergerak laju, okey, apa yang berlaku pada tekanan dia? Okey, kawasan yang mempunyai aliran air yang laju, maksudnya dia punya tekanan akan menjadi rendah. Kalau dia punya aliran air itu perlahan, maka dia punya tekanan itu tinggi. Okey, itu prinsip Bernoulli. Okey. Aliran air ataupun udara yang bergerak laju, tekanan dia rendah. Aliran ataupun udara ataupun air, okey, air ataupun udara yang bergerak perlahan, tekanan dia tinggi. Okey. Ini yang dikatakan prinsip Bernoulli. Ini aliran udara dia. Bila aliran udara dia perlahan, tekanan dia tinggi. Bila udara dia laju, tekanan dia rendah. Jadi tekanan yang tinggi di bawah ni akan menghasilkan satu daya angkat, okey, menolak ni kapal ke atas. Okey. Sama juga macam penutupan sana. Okey. Bila gas ni bergerak laju di dalam, okey, bila gas ni bergerak laju di dalam, jadi maksudnya tekanan dalam ni rendah. Okay, bila tekanan dalam ni rendah, secara tidak langsung tekanan daripada luar ni akan menolak udara masuk ke dalam. Okey. Itu adalah penuh insert. Okey. Ini contoh dia pam turas, penyembur racun serangga. Okey. Okey, dan last sekali, okey, keperluan mereka cipta kenderaan yang selamat dan selesa. Jadi kenapa kita perlu mereka cipta kenderaan yang selamat dan selesa? Supaya kita punya keselamatan terjagalah. Okey. Contohnya kalau di darat tu, kalau kita memandu tu, kita pastikan kita pakai tali pinggang, keledar. Dalam kereta kita mesti ada beg udara. Okey, sekarang kereta-kereta model-model baru ni kebanyakan ada beg udara kan. Dan di jalan raya tu kita mesti mematuhi lampu isyarat.
Okey. Kalau hijau, jalan. Merah, berhenti. Kalau kuning, bersedia untuk berhenti. Jadi semua peraturan ni perlu dipatuhi lah. Okey. Ini kalau di darat. Kalau di air, kita mesti ada kita punya life jacket, kita mesti ada bot kecil. Kalau bot besar tu mesti ada bot kecil, mesti ada pelampung lah. Okey, mesti ada pelampung macam ni. Okey. Jadi ini adalah keperluan-keperluan penting kalau kita berada di kenderaan di air lah. Macam kalau kita ada di sampan, kita mesti ada life jacket ni. Okey, supaya kalau berlaku apa-apa, kita selamat lah. Okey, kurang-kurang masih boleh berenang ke tepi. Okey. Jadi apa-apa pun, cikgu tak masih panjang lagi. Jangan risau, cikgu akan ulang balik di kelas nanti ya. Jadi selamat belajar. Bye.